Goncangan santapan jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina as-siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time. Baca faham amal pada hari ini untuk kita meneruskan surah As-Saffat, surah yang ke-37, dan hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Husaini Mahmur. Apa khabar Ustaz? Sihat alhamdulillah. Ustaz Fazrul sihat ya? Sihat alhamdulillah Ustaz ya. Hari ini Ustaz menemankan saya di teratak ini ya, biasanya Ustaz Tirmizi ya. Hari itu Ustaz ada juga ke sini ketika saya tak ada. Jadi begitulah pergiliran Ustaz ya, kehidupan ya Ustaz. Kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu taala, pada tuan-tuan yang berada di rumah. Jangan lupa untuk terus sharekan ya apa yang kita ada pada hari ini My Quran Time, dan kita ingin melihat kepada sambungan daripada surah As-Saffat. Surah ini mungkin tidak sepopular surah Yasin, tetapi isinya itu adalah amat penting. Malah sebenarnya nanti kita akan bertemu, bukan hari ini, kita akan bertemu dengan kisah Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Ismail berkaitan dengan peristiwa Aidil Adha. Jadi sebelum kita sampai ke situ, mari sama-sama kita dalami pada halaman 447. Kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan bagi halaman 447. Bermula daripada ayat 25 hingga 37, kita akan melihat sifat mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang ingin kita jauhi, yang ingin kita belajar bersama. Dan kemudian pada ayat 38 hingga 51, balasan bagi orang-orang yang kufur, dan bagaimana pula kepada orang mukmin yang ikhlas, yang benar-benar membersihkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita mulakan dengan bacaan ayat 25 hingga 38 untuk sama-sama kita melihat dahulu bahagian pertama bersama Al-Fadil Ustaz Husaini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Kali ini jom sama-sama kita lihat pada halaman 447 daripada surah As-Saffat ayat 25 hingga 38 terlebih dahulu, dan kita dengar apa yang ingin disampaikan. Mudah-mudahan insya-Allah ilmu yang kita dapat hari ini kita boleh sampaikan kepada ahli keluarga kita yang lain insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma lakum la tanasarun bal humul yawma mustaslimun wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun qalu kuntum ta'tunana 'anil yamin qalu bal lam takunu mu'minin wa ma kana lana 'alaykum
من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat yang ke-25 hingga 38. Masya-Allah, itu adalah bacaan Ustaz ya berkaitan dengan surah Saffat. Jarang dibacakan di kalangan masyarakat. Betul. Kecuali apabila kita baca daripada surah ke surah, kerana ianya adalah satu surah yang makkiyah Ustaz ya, surah makkiyah yang memberi semangat, memberi keimanan, memberi motivasi kepada kita. Dan sebelum ini kita sudah pun melihat kepada bagaimana peristiwa mereka yang diheret ke Siratil Jahim, iaitu jalan ke neraka Jahim, di mana mereka ketika bersama diheret itu diberhentikan, kemudian ditanya dengan persoalan demi persoalan mengapa mereka tidak mengikut kepada Siratul Mustaqim. Dan lebih daripada itu, pada ayat 25, mengapa kamu tidak tolong menolong? Satu pertanyaan, apakah pertanyaannya? Mengapa kamu tidak menolong? Ya, di kalangan mereka yang mereka ni akan dikumpulkan ikut geng mereka, ya, istilahnya wa azwajihim pada ayat 22 itu kita lihat sebelum ini, di mana pencuri dengan pencuri, ya, kemudian apa, perompak dengan perompak, perasuah dengan perasuah. Kemudian dia kata, mengapa kau tak tolong sesama kamu? Kan, kalau kena tanya begitu, ya, kalau kita buat baik kan, okeylah kan, mengapa kamu tak tolong? Sebenarnya saya dah tolong kat dunia. Tapi kalau orang yang buat jahat, ya, terlibat dengan jenayah, dosa dan sebagainya, saling tolong menolong, sebenarnya pada waktu ini apakah yang berlaku pada ayat 26? Bal humul yauma mustaslimun, iaitu mereka itu menyerah diri, diam, tidak berkata, tidak balas Ustaz. Dulu kat dunia pandai je, pandai cakap sikit, pandai lawan kan. Sekarang ini dia dah putus asa, dia sudah rasa kecewa. Ini yang disampaikan oleh Imam As-Sa'di dalam tafsirnya berkaitan dengan mengapa selepas dah ditanya soalan itu tidak ada jawapan. Tidak ada jawapan. Dan pada ayat yang ke-27 itu wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun, iaitu sebahagian mereka menghadap sebahagian yang lain dan saling bantah membantah. Dia dalam surah ini dia ada banyak kali dia bertemu antara satu sama lain bertanya-tanya. Tapi ini kumpulan orang yang dah kena heret ke neraka, ya. Kalau nanti kita tengok ayat 50 nanti, itu orang yang masuk syurga. Nanti kita tengok bersama. Dan apakah yang mereka kata? Ini penduduk ataupun mereka yang diheret ke neraka ini, qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin, ya, iaitu pada ayat 28, sesungguhnya ini yang dinyatakan oleh pengikut-pengikut mereka, berkata kamulah yang dahulu datang kepada kami daripada kanan. Kanan ini maksudnya dengan kekuasaan, kamu ni influencer mempengaruhi kami dulu, kamu kan, kamu yang kata buat begini, buat perkara ini yang menyalahi kepada keimanan.
Maka jawapan influencer ataupun pengikut apa pemimpin ini qalu pada ayat 29 ballam takunu mukminin, kamu sebenarnya yang tak beriman. Salah-salah lah. Salah menyalahkan. Ya, pelajaran untuk kita sebenarnya dalam hidup kita ini, kalau kita nak follow sesiapa, nak ikut sesiapa, kita kena tengok dia ni sebenarnya membawa kepada keimanan ataupun tidak, Ustaz. Bukan kerana dia sekadar handsome sahaja, kerana dia ni apa, kerana dia berpengaruh sahaja, dia punya followers sampai 1 juta, kita pun ikutlah 1 juta satu kerana nanti dapat hadiah. Bukan begitu. Ya. Kerana apa? Kerana kamu juga yang tidak beriman, pada ayat yang 30, wa ma kana lana alaikum min sultan, kami ini tidak ada kekuasaan pun ke atas kamu, tetapi kamulah yang melampau batas. Ini yang dinyatakan oleh pemimpin-pemimpin. Kalau tuan-tuan kalau terlibat contohnya ketika memilih pemimpin, kita kena ingat bahawa pemimpin itu satu hari nanti dia akan cakap begini juga, kecuali pemimpin itu adalah pemimpin yang membawa kepada kebaikan. Berjaga-jaga, ya. Jangan sekadar alah tak apa, pangkah sekali je kot. Takkanlah sampai kalau dengan satu kali pangkah ataupun sekali kita pilih itu dia menyebabkan 5 tahun, 10 tahun merana bagi sesebuah negeri ataupun negara, kita kena menjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat yang ke-31, fa haqqa alaina qaulu rabbina inna ladza'iqun, ya, iaitu maka selayaknya keputusan Tuhan menimpa kita, pasti kita akan merasakan azab ini. Dah tak payahlah borak-borak nak gaduh-gaduh dah. Dah jomlah kita lazaiqun. Kita memang kena azab. Nak buat macam mana? Engkau nak salahkan aku salahkan kau. Engkau dulu apa pasal engkau tak beriman? Ini perkataannya memang kita harapnya kita, Ustaz, ya, ketika kita membuat sesuatu keputusan dalam hidup kita ini, kita kena bertanggungjawab. Ya, harapnya dengan kita mengikuti Quran, My Quran Time, kelas-kelas agama yang ada, kita makin bersifat kritikal dan kita bertanggungjawab. Itu poin dia, bertanggungjawab. Jangan kita serahkan, alah saya ini orang biasa kan, saya hari itu tersilap pilih kan. Tersilap pilih itu kerana kita tidak mencari ilmu, dan moga-moga kita dipimpin. Ya, Allah kata apa? Doa kita baca awal tadi, Ustaz, Rabbi zidni ilma. Maka ayat yang ke-32, ya, apa lagi sambungan pemimpin ini? Fa awainakum inna kunna wawin. Kami ini menyesatkan kamu, ya, kerana sebenarnya kami dulu pun sesat. Kau buat apa kau ikut? Kami sesat, kau ikut buat apa? Lebih kurang begitulah perkataannya. Fa innahum, maka sesungguhnya pada hari itu fil adzabi mushtarikun. Subhanallah, ya. Pada hari tersebut mereka semua berkumpul. Mustarikun itu maksudnya yang pemimpin pengikut ini sama-sama. Ya, bersama-sama fil adab. Ini telah dijelaskan pada ayat 22, ya, di mana perompak dengan perompak, penipu dengan penipu, semuanya sama-sama diazab. Yang menjelaskan kepada kita surah As-Saffat ini awalnya berkaitan dengan apa? Malaikat bersaf-saf. Bersaf-saf. Pelajarannya apa? Orang baik ni buatlah baik bersama-sama, selalu spend masa, guna masa dengan orang-orang baik, kerana malaikat akan bersama. Tapi kalau katakan kita suka borak kat kedai kopi, tak ada masalah borak kedai kopi, tetapi kalau ia menyebabkan kita makin lagi berbuat perkara yang tidak baik, khuatir pasal banyak sangat dekat kedai kopi mengumpat orang, sama nanti di dalam ayat yang ke-33, fa innahum yauma idzin fil adzabi mushtarikun. Nah, kau bersama-samalah. Dulu spend banyak masa sangat kata kawanlah apa, tapi rupa-rupanya kawan ini bukan membawa kepada kebaikan. Kita nak baca ayat 34 dan ayat 35 sambungan, ya. Kalau kita perasan surah As-Saffat ini dengan tempo yang pendek-pendek, Ustaz, tapi pam kepada dia bagi kepada hati kita, agar kita, tuan-tuan, bagi sesiapa yang mungkin rasa macam saya ni tak boleh buat keputusan, ayat 35 ataupun ayat 36, 34 dan 35 kita baca untuk kita memahami lebih lanjut. Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah dengar, ya, sedikit penerangan berkenaan dengan bagaimana keadaan orang yang mengikut influencer dia tadi, Ustaz, ya. Bagaimana dia disatukan bersama-sama untuk diazab. Akhirnya itu diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini kita lihat pula pada ayat yang ke-34 dan 35. Mudah-mudahan insya-Allah sedikit sebanyak memberikan kita pengajaran, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Innahum kanu
Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat yang ke-34 Allah menyatakan, demikianlah kami lakukan terhadap orang-orang yang berbuat dosa, sesungguhnya apabila dikatakan pada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Jadi ini kesinambungan daripada perkara tadi Ustaz ya, mengapa mereka ni satu geng tadi itu, mereka itu diazab kerana mereka ini naf'alu bil mujrimin ya. Maksudnya kami laksanakan perkara itu kepada pendosa ataupun penjenayah. Apakah yang dikaitkan dengan penjenayah sampai diheret sampai ke jahim sebentar tadi? Kerana ada satu sifat yang perlu kita beri perhatian. Apabila ya ayat yang ke-35 dinyatakan innahum kanu idza qila lahum, apabila mereka disampaikan, diingatkan tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, la ilaha illallah, Allah sumber rezeki, janganlah kita cari rezeki daripada orang dengan bawah meja kan. Nak tambah pendapatan, guna cara yang halal, jangan cara guna yang tidak halal. Allah yang pemberi rezeki, Allah Ar-Razzaq. Siapa lagi? La ilaha illallah, Allah inilah Ar-Rahman. Kita cari kasih sayang daripada Allah dan kita sebarkan kasih sayang itu dengan kita sebarkan kata-kata daripada Allah berbanding dengan kata-kata sendiri. Jadi perkara-perkara itu bila diingatkan begitu, mereka kata yastakbirun, tak adanya kan, buat apa nak ikut kepada Nabi Muhammad, kepada orang-orang yang mengingatkan kepada kehambaan kepada Allah, tapi mereka nak hambakan pada duit, kepada harta, kepada pangkat, pada kuasa. Maka ini yang menyebabkan mereka ini menjadi orang yang digelar al-mujrimun ataupun al-mujrimin pada ayat yang ke-34. Kita nak belajar apa daripada sini? Iaitu kita perlu merasa rendah diri bila katakan ada peringatan, kita terus menyerah diri kepada peringatan tersebut sebelum kita menyerah pada akhirat nanti. Dah lambat Ustaz. Betul. Yang ayat 3:26 tadi kan. Betul. Bila dah cakap apasal kamu tak tolong menolong antara satu sama lain? Dah senyap dah kan. Pada waktu itu mereka mustaslimun, menyerah diri pasal dah tak ada pilihan. Kita di atas dunia ini kena saling tolong menolong, tetapi tolong menolong itu adalah atas dasar la ilaha illallah ya, ke arah kebaikan. Pada ayat yang ke-36 wa yaquluna a inna latariku alihatina lisyairin majnun. Mereka sambung lagi, mengapa mereka sombong? Pasal tegur kepada Tuhan kami. Kami ni dah buat berhala, nak jual, dapat bisnes apa? Kau nak tegur pula, ini periuk nasi kami. Itu antara perkara yang tidak dipuashatikan oleh orang-orang musyrik di Mekah pada waktu itu. Maka mereka gelar kepada Nabi apa? Gelaran yang pernah kita baca dalam surah Yasin, iaitu istilahnya lisyairin majnun. Sebenarnya syair dengan Quran ni tak sama Ustaz. Betul. Tak sama ya. Nabi dia pernah juga cuba untuk menghafaz syair tapi tak jadi. Tak jadi pasal apa? Nabi dihaskan untuk menyampaikan wahyu daripada al-Quran. Jadi wahyu ni paling tinggi, syair itu lebih rendah. Jadi jangan ambil, kadang-kadang kita mungkin dah suka dengan al-Quran tapi sambil itu dia lagu boleh tahan juga Ustaz. Kalau lagu yang ada manfaat itu okey lagi. Tapi lagu yang pop ye yang lama-lama tu dia masih lagi dia dendangkan, dia tak boleh bercampur. Ya, dia tak boleh bercampur kalau katakan mesej yang tak baik dengan mesej yang baik ni. Jadi itu sebabnya kita kalau dah suka dengan al-Quran ini, sampai satu masa kita rasa macam dengar lagu-lagu yang banyak sangat gendang ke ataupun drum ke apa ke, kita akan rasa sesuatu di situ ya. Dan ini yang dinyatakan pada ayat 36 bahawa digelar Nabi sebagai syair orang gila. Ya. Dan pada ayat yang ke-37, padahal dia Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul. Itu dua perkara. Wahyu yang ada ini adalah kebenaran menjadi tujuan dalam hidup. Ya, tujuan dalam hidup. Pasal kalau kita dengar lagu-lagu yang tak berapa okey isinya Ustaz ya. Dia akhirnya kita daripada okey jadi tak okey. Kan? Daripada rasa tak nak fikir pasal orang lama, dia terfikir balik orang lama apa sebagainya. Pasal apa? Pasal isinya itu boleh membawa kita kepada kebatilan. Dan yang keduanya, wasaddaqal mursalin, membenarkan pada utusan-utusan sebelum ini. Kerana apa? Kerana kita nak jadi orang-orang yang mengikut pada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh ya, dan kita nak bersama dengan mereka di mana apabila berada di syurga, bukannya mendapat azab seperti mana dalam ayat 38. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan
iaitu taghiya, melampau ataupun melimpah. 39 kali disebut di dalam al-Quran. Perkataan ini kita jumpa pada ayat 30 sebentar tadi, bagaimana influencer, pemimpin yang kita pilih akhirnya dia menyatakan kamu yang melampau nak salahkan kami pula kan. Jadi tuan-tuan, jangan sampai kita kena henyak dengan orang-orang yang memimpin ataupun influence kita. Biarlah kita membuat keputusan dengan panduan hidayah la ilaha illallah, jangan sombong, dan kalau ada orang sombong biarkan dia, kerana azabnya untuk mereka, tapi kita cuba untuk jaga diri kita agar akhirnya Allah pelihara kita sampai ke syurga. Kita berehat sebentar, kembali selepas ini untuk kita melihat bagaimana kita nak terelak daripada cabaran-cabaran ini, apakah ganjaran di syurga nanti. Kita kembali semula My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, penonton My Quran Time, sama-sama kita lihat semula ya bacaan daripada surah As-Saffat, dan sebentar tadi kita dah dengar daripada penerangan daripada Ustaz Fazrul berkenaan dengan orang yang melampaui, Ustaz ya. Orang yang mengikuti pemimpin-pemimpin, influencer sehingga mengakibatkan mereka ini melampaui dengan apa yang mereka lakukan ketika mana mereka di dunia. Dan sekarang ni tuan-tuan dan puan, kita masuk sedikit segmen tajwid ya. Kita boleh lihat pada ayat yang ke-30 hukum tajwid yang kita pilih pada hari ini, iaitu sempurnakan dua harakat hukum ikhfa hakiki ya. Kalau kita lihat pada surah As-Saffat ayat yang ke-30 ya, halaman 447 ya, Allah kata bal kuntum qauman taghin. Di situ kita boleh lihat ada dua hukum ikhfa hakiki, dan di mana kuntum nun mati bertemu dengan ta, bila mana dibaca perlulah kita mendengungkan ia sebanyak dua harakat, dan qauman taghin juga dua harakat. Masalah daripada kita sekarang ni, bila mana kita baca Quran ya, jumpanya hukum-hukum ikhfa hakiki yang agak banyak, lebih daripada satu, mungkin tiga, mungkin empat. Kadang-kadang ada accident sikit tuan-tuan dan puan ya. Kadang-kadang ada yang baca yang satu tu baca cukup dua, kemudian yang kedua tu tak cukup pula. Jadi kita kena sempurnakan dua harakat daripada hukum ikhfa hakiki. Mudah-mudahan insya-Allah sama-sama, moga-moga dapat memperbaiki bacaan kita insya-Allah. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Husaini sebentar tadi, bagaimana kita ingin memajukan lagi bacaan kita, ulang kaji kita pada ayat yang ke-30 tadi Ustaz ya. Betul. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Ada berapa huruf Ustaz? Ada 15 huruf. 15 ya. Jadi untuk kita faham dan kita amalkan insya-Allah. Dan kita ingin teruskan halaman 447 pada hari ini, iaitu sebentar tadi kita sudah pun melihat kepada ayat 38 Ustaz ya. Betul. Tentang bagaimana sebenarnya dihenyak ataupun dirasakan kepada orang-orang yang cuba untuk sombong ya. Sombong, apa tanda sombong? Bila diingatkan kepada kehebatan la ilaha illallah ya, tidak mahu mendengarnya, malah dirasakan bahawa ia mencabar kepada apa yang saya sedang buat ya. Jadi apa yang kita buat sekarang ini sebenarnya dia ada implikasi yang kita baca tadilah, Ustaz baca ayat 39 tadi, wama tujzauna illa ma kuntum ta'malun ya, dan tidaklah kamu dibalas kecuali apa yang
kamu amalkan. Kalau tuan-tuan yang baca banyak al-Quran, solat, kita baiki amal kita, maka balasannya adalah kebaikan yang kita akan lihat selepas ini. Tetapi kalau katakan amal itu adalah amal yang tidak soleh, seperti mana yang kita tengok sebentar tadi, dengan penuh kesombongan, bukan trustnya kepada Allah, malah kadang-kadang si pemimpin mempengaruhi pada pengikut dia untuk berbuat kesilapan, yang dipimpin pun kena sekali musytarikun sebentar tadi Ustaz ya. Jadi kita kena berjaga-jagalah Ustaz ya dalam hidup kita ni sebenarnya. Jadi komentar Ustaz sebelum kita menyambung selepas ini. Baik, kita lihat pada ayat yang dirungkaikan oleh Ustaz Fazrul tadi, kita melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala letakkan orang-orang yang tidak beriman ini ketika mana di dunia. Allah nyatakan pada ayat yang ke-35, selain daripada kalimah la ilaha illallah itu, hukumannya adalah masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kalau kita lihat ya, orang yang dahulunya bila mana datangnya agama Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama Islam itu sendiri, mereka ini seakan-akan macam berpaling, seakan-akan berpaling ya, memang berpaling pun daripada ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang terdahulu. Dan daripada situ juga mereka itu digelar oleh Allah Subhanahu Wa Taala qauman taghin, ya, kaum yang melampaui batas. Ya, adapun dakwah yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul itu adalah untuk menjadikan mereka itu kembali kepada jalan yang lurus, fitrah kan. Tetapi bagaimana mereka mengambil luar daripada fitrah dan menjadikan luar daripada fitrah itu sebagai pengamalan dalam jalan kehidupan mereka. Betul, ya. Jadi ini yang menjadikan mereka ini dikumpulkan bersama orang-orang yang Ustaz kata influencer tadi ya. Itu yang kita kata bahaya. Ya, sekarang ni kita lihat banyak orang kata influencer yang kita yang banyak sekarang lah. Kita boleh pilih mana yang baik, yang boleh menjadikan kita ke arah yang lebih baik dan menjadikan kita ke arah sebaliknya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dan mudah-mudahan insya-Allah kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam golongan orang-orang yang Allah redha, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu sebabnya ada kita mengikut pada orang yang tawar, melampau, ataupun yang mukhlasin. Kita nak baca sambungan ayat 39 hingga 51 untuk jadikan panduan dalam kehidupan kita. Kita nak follow siapa? Followlah, ikutlah kepada panduan pada ayat 40 dan seterusnya ini. Silakan Ustaz. Baik, insya-Allah. Terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tadi kita dah dengar ya, golongan orang yang melampau ya disatukan bersama dan akhirnya diazab oleh Allah, kali ini kita lihat pula pada ayat yang menunjukkan orang-orang yang ikhlas terhadap ibadah Allah kemudian dimasukkan ke dalam syurga Allah. Sama-sama kita lihat pada ayat yang ke-40 hingga 51 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Illa ibadallahil mukhlasin. Ulaika lahum rizqum ma'lum. فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل
Sadaqallahul azim. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-40 hingga ayat yang ke-51 ya. Ayat ke-40 ini menceritakan tadi Ustaz ya, bagaimana kalau balasan kepada orang yang beramal buruk, dia akan dapat azab yang sengsara. Betul. Ya, azab yang pedih sebagaimana ayat 38. Tetapi tidak berlaku kepada siapa? Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali kepada hamba-hamba Allah al-mukhlasin, bukannya mukhlisin. Mukhlasin. La ya kat situ. Apa maksud mukhlasin? Kita dah lihat dalam surah Yusuf ya, surah yang ke-12 bercerita tentang mukhlasin ini adalah orang-orang yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu taala. Bukannya orang yang ikhlas. Mungkin terjemahannya kita tengok yang ikhlas kan. Tapi itu mukhlisin. Kalau mukhlasin ini, jadi kita tengok fasa dalam kehidupan kita, istikhlas, mukhlis dan juga mukhlas. Istikhlas ni kita buat ikhlas Ustaz. Sembayang dulu mak kita kata bangun. Ya lama. Itu istikhlas, buat ikhlas. Ya. Tetapi bila kita dah menjaga dan mendidik diri kita, dia jadi ikhlas, mukhlisin. Tetapi bila Allah dah jaga kita, kita sentiasa dapat menjaga diri kita daripada perkara-perkara yang tidak benar. Ya, Allah jaga kita. Pasal kalau kita nak jaga diri sendiri ni tak semudah itu. Maka inilah yang digelar al-mukhlasin. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam terlindung daripada terlibat dengan perkara-perkara tidak baik ketika bersama dengan wanita Imratul Aziz pada peristiwa di Mesir itu sendiri. Jadi ini adalah kumpulan orang yang terhindar daripada azabul alim. Ulaika lahum, apakah balasan bagi orang yang ikhlas ini, yang kita harap Allah lindungi kita melalui fasa kita buat ikhlas dan kita cuba ikhlaskan diri dalam kita baca Quran, solat, segala amal, dan akhirnya Allah lindungi kita ya. Allah kata ulaika lahum rizqum ma'lum pada ayat 41. Mereka akan mendapat rezeki yang diketahui. Mengapa rezeki diketahui? Kerana di dunia ini kita Ustaz ya, kita dapat rezeki, kita tahu rezeki ada, tetapi apa cabarannya? Kita tak tahu bila dapat. Kadang-kadang kita rasa macam rezeki saya mungkin kurang ke, lebih ke, dah buat bisnes, dah promote ke, dah buat promosi, buat marketing dekat mana-mana, rupanya dapat sikit. Ada yang kita usaha sikit-sikit je dapat banyak pula. Jadi disebabkan apa? Disebabkan rezeki ini tidak diketahui banyak sikitnya bila kita di atas muka bumi ini, tapi kita tetap ikhlas. Dan kesan daripada kita tetap ikhlas ya, rezeki banyak ke rezeki sikit, maka di akhirat nanti balasannya apa Ustaz? Rizq maklum. Dah tahu dah rezeki apa yang dapat. Secara spesifiknya apa? Yang pertama fawakih, iaitu buah-buahan, memang dah confirm. Kalau sekarang ni kita kadang-kadang rasa buat bisnes Ustaz ya, harapnya dapat makan musang king lah contohnya kan. Tapi bila tengok dia punya akaunnya tak dapat musang king lah, dapat makan musang pun tak dapat, king pun tak dapat ya. Tetapi di akhirat nanti setiap masa fawakih wahum mukramun. Kita dah jumpa dalam surah Yasin di mana bila seseorang itu berdakwah buat perkara kebaikan, mereka itu diberikan maghfirah wa ajrun karim, diberikan ganjaran yang mulia. Jadi di sini dimuliakan. Pasal di dunia mungkin dia dipandang hina Ustaz. Kadang-kadang dia nak sembahyang, kawan-kawan lain kata alah nak sembahyang awal waktu kononnya kan, ataupun kita nak baca Quran, nak tunjuk baik konon kan. Come on, contohnya disebabkan rasa dihina, diketepikan, kesannya apabila seseorang itu buat ikhlas kerana Allah SWT, dia akan dimuliakan apabila sampai di akhirat nanti. Fi jannatin na'im pada ayat 43 ya, iaitu pada syurga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi mengapa di-highlightkan tentang syurga penuh kenikmatan? Pasal sebenarnya di dalam syurga ini Ustaz ya, dia ada dua perkara ya secara umumnya. Satu ialah nikmat untuk bergerak. Kita boleh bergerak je. Itu sebabnya kalau kita tengok dalam surah Al-Kahfi itu ada istilahnya makithina fihi abada ya, iaitu syurga itu dia akan ada gembira, makin gembira pasal kita boleh bergerak, dia tidak statik di sana. Tapi dalam masa yang sama kita boleh statik juga, duduk je sambil itu apa? Ala sururim mutaqabilin. Duduk relax je di atas singgah sana. Macam raja sehari Ustaz dulu tu kan. Kan sehari je dapat kan. Yang ini forever. Ya, duduk saja. Yutafu alaihim bika'sim min ma'in. Ya, Allah jelaskan naim itu, nikmat itu secara lebih spesifik untuk beritahu walaupun dekat dunia ni Ustaz ya, tak ada orang yang nak hidangkan kita air kan, tak ada maid pun kalau bagi tuan-tuan yang ada maid bibik, tapi sekarang tak boleh masuk bibik, alamak susahnya saya kena bancuh air sendiri apa sebagainya. Tak apalah kalau di sini tak ada bibik, tidak ada maid, tapi
ayat 45 tu ceritakan nanti di akhirat nanti, kerana kita cuba ikhlaskan diri kita buat yang terbaik, kita akan jadi orang kaya Ustaz. Bukan kaya saja, jadi raja. Pasal raja saja yang ada orang hidangkan Allah. Ya, bayda al-ladzatil lisyaribin. Ya, minuman warna putih rasanya untuk diminum. Allah. Biasanya orang cakap lazat itu rasanya kan. Tapi di sini dicakapkan rasanya warna putih. Apa maksud rasa warna putih? Kita minum susu contohnya warna putih kan. Kadang-kadang warnanya putih cantiklah ni. Minum kemuntah, basi. Kan. Jadi bila kita nampak putih dan kemudian lazat, dia bukan sekadar putih saja, tapi bila minum tu wah sedap betul. Lisyaribin. Ya. Dan mengapa jadi begini? Kerana di dunia ini mungkinlah seseorang itu dia tak boleh nak minum semua perkara Ustaz. Yeah. Salah satunya kita tahu kita tak boleh minum arak. Betul. Allah cakap boleh minum di sana nanti la fiha ghaulun wala hum anha yunzafun. Tidak dia pening dan dia tidak mabuk. Boleh nak minum apa saja. Kadang-kadang nak minum, kalau minum apa susu pun kalau banyak sangat pun dia akan jadi macam penuh macam nak termuntah. Di sana tak ada. Tak ada perkara tersebut. Allah beritahu perkara ini mengapa? Kerana bagi sesengah orang mungkin dia rasakan nak minum susu pun tak mampu beli Ustaz. Betul. Ya, ataupun dia sedang berusaha untuk buat kebaikan, dia ada susu banyak, dia ada banyak nikmat tetapi dia tak nak guna seorang. Dia pergi derma kepada orang lain kerana dia sanggup buat perkara-perkara ini, berkongsi rezeki. Akhirnya Allah kata, okey, sila dapat nikmat-nikmat ini berbanding dengan orang sombong. Orang sombong dia rasa macam ni saya punya, kan? Malah kadang-kadang dia jadi influencer untuk scam orang lain. Macam tadilah, kan? Yang pemimpin scam pada rakyat dia agar nanti saya ambil rasuah kamu, terkontang-kantinglah dekat tempat kamu. Dan ini yang kita harapkan kita sentiasa sedar. Dan disambung lagi pada ayat 48 49. Kita baca dua ayat ini, nikmat di syurga yang Allah jelaskan secara lebih spesifik bersama Ustaz Suhaimi. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan, kali ini kita lihat pada ayat yang ke-48 dan 49. Kita belum lagi berganjak daripada ayat yang menunjukkan nikmat syurga. Nikmat syurga itu sendiri, dan Allah nyatakan secara detail dalam surah ini. Bersama-sama mudah-mudahan insya-Allah kita bersemangat untuk meneruskan lagi kita punya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 48. Dan di sisi mereka ada bidadari yang indah dan luas matanya dan membatasi pandangannya, seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan baik. Dua perkara Ustaz ya. Betul. Ini adalah tentang bidadari, tapi ada juga di tempat lain bercakap tentang apakah nikmat-nikmat. Pasal ada orang tanya ini untuk orang lelaki je ke? Kan? Ini letak pada orang lelaki, tetapi ada juga di tempat lain untuk wanita ya. Sebenarnya bercakap tentang wa indahum qasiratut tarfi'ain ini dijelaskan ka'annahunna baydum maknun ya. Apa maksudnya? Kalau kita tengok terjemahan seakan-akan mereka ini telur yang tersimpan. Apa ke bendanya? Tengok dalam peti ais ke tengok telur, tak ada apa pun yang menarik pun. Tapi sebenarnya maksudnya ini baydum maknun ini adalah kalau kita pergi ke puncak gunung, kemudian kita jumpa sarang dan sarang itu ada telur. Itu adalah telur yang dimaksudkan di sini. Baydum maknun. Ya, telur yang tersimpan di puncak gunung, maksudnya dia adalah sesuatu yang tak pernah dikacau. Ya. Ini penerangan untuk bercakap tentang bidadari dalam ayat yang ke-48 49. Lebih daripada itu ialah pengalaman dalam syurga. Ini telah akan diceritakan lagi insya-Allah dalam surah At-Tur ya, iaitu fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun ya, mereka akan berjumpa dan bertanya-tanya. Tadi kita dah jumpa Ustaz pada ayat yang ke-27 wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Itu pasal influencer jahat dengan pengikut jahat tadi kan. Mereka tanya-tanya. Jadi aktiviti di dalam
neraka pun ashabul jahim ini pun ada borak-borak, tapi borak ni memang tak ada hasil lah kan, pasal akhirnya jalan kan, kena azab juga. Tetapi di dalam syurga ini, borak-borak ini adalah satu nikmat. Nikmat, ya. Nikmatnya apa? Apa yang kita nak borak-borak, apa kita nak tanya? Qala qailum minhum inni kana li qarin. Ya, terjemahannya apa? Berkatalah salah seorang daripada mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia pernah mempunyai seorang teman. Pernah tanya seorang teman. Jadi apa yang dia nak tanyanya? Yang ini yang kita akan lihat pada hari esok, insya-Allah. Dia tanya pasal apa? Teman aku ni dekat mana? Ya, rupa-rupanya sampai kepada ustaz ya, ini preview sikit untuk hari esok. Allah bagi tahu, teman kau tak dekat sini. Boleh preview kat satu lagi tempat. Allah. Yang itu amat mendebarkan, tapi kita tak tengok pada hari ini. Kita saksikan dahulu apakah resolusi bagi halaman 447. Kita saksikan. Yang pertama, sama-sama kita doa pada Allah SWT, kita akan jadi orang yang lebih bertanggungjawab pada kebaikan dan jangan mudah dikawal oleh orang lain. Ini yang kita lihat sebentar tadi, ya. Walaupun kita nampak bahawa ada pemimpin, ada influencer, tapi kita kena bertanggungjawab setiap keputusan yang kita buat, kerana akhirnya nanti kalau tidak dijaga saling salah menyalahkan. Yang pertama. Yang kedua, sentiasa berhati-hati dan menyedari bahawa ada orang yang cuba menyesatkan kita, sebagaimana dalam ayat yang ke-32, ya, fa awainakum inna kunna ghawin. Jadi bila dah tahu dia sesat, tak payahlah kita ikut, ya. Janganlah pula kita kata pasal dia ni pakaiannya mempengaruhi saya, ya, dia ni kata dengan hujahnya pelik-pelik, kita kata tak apalah, kerana walaupun dia nampak berpengaruh, khawatir di akhirat kita akan saling salah menyalahkan. Yang ketiga, berusaha sebaik mungkin, ya, berusaha sebaik mungkin untuk kita melaksanakan kebaikan mengikut kepada la ilaha illallah, ya, yang kita belajar tadi pada ayat yang ke-35 antaranya rendah diri, Ustaz, ya. Rendah diri. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pimpin kita dan moga-moga surah As-Saffat ini membekas dalam diri kita. Kita berdoa insya-Allah. Terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah kurniakan kita satu sifat di mana sifat kita untuk menjadi dengan lebih baik dalam ibadah kita, dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang yastakbirun, orang yang taghin, yang melampau. Tidak. Allah jadikan kita dalam ibadah kita itu, Allah jaga kita dan bersihkan kita daripada dosa-dosa kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Dosa keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami golongan orang yang melampau, ya Allah. Jadikan kami istiqamah dengan ibadah yang kami laksanakan kepadamu, ya Allah. Bersihkan hati-hati kami ini daripada dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau tempatkanlah kami dengan syurga-Mu, ya Allah. Jadikanlah amalan kami ini amalan yang membawa kami ke dalam syurga-Mu yang penuh dengan nikmat, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita sebentar tadi, agar kita tidak menjadi orang yang melampau, tidak menjadi orang yang sombong, tetapi kita menjadi orang yang ikhlas sebagaimana dalam ayat 40 sebentar tadi. Inilah yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran, kesedaran Al-Quran yang membina nilai akhlak dalam masyarakat, sehingga kan kita sanggup berkorban dalam hidup kita ini dan tidak mempengaruhi dengan nilai tidak baik, sebagaimana ianya akan menyebabkan seseorang itu akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini, pada pagi esok, dan terus kita akan melihat kepada bagaimana dialog di dalam syurga. Apa yang menarik kita lihat bersama, insya-Allah. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Allahumma arhamna